Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 21 Februari bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Penduduk di negeri ini kini boleh mula mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara percuma. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas dalam satu kenyataan berkata, pendaftaran itu boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera atau menghubungi hospital, klinik dan pejabat daerah terdekat berhubung pendaftaran berkenaan. Dato' Amar Douglas turut penasihati orang ramai untuk berwaspada bagi mengelak menjadi mangsa penipuan individu yang menawarkan bantuan untuk membantu membuat pendaftaran. Orang ramai juga diminta untuk tidak mendedahkan kad pengenalan kerana dikuatiri berlaku penyalahgunaan. Dato' Amar Douglas berkata bagi penduduk luar bandar yang mahukan penjelasan lanjut boleh berjumpa dengan ketua masyarakat di tempat masing-masing. Jelas beliau, program vaksinasi adalah sangat penting dalam usaha melindungi diri dan menghentikan penyebaran jangkitan. Beliau berharap rakyat di negeri ini akan divaksinasi yang dijangka bermula pada akhir bulan ini dalam 3 fasa. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke pusat operasi COVID-19 di Kampung Sungai Maung di Kuching dan Taman Univista di Kota Semerahan. Taman Univista dan Kampung Sungai Maung kini dalam perintah kawalan pergerakan diperketatkan bermula 17 hari bulan hingga 2 Mac depan. Jumlah kes kematian akibat COVID-19 terus meningkat kepada 73 kes setakat ini selepas 4 kes baru direkodkan semalam. Kesemua kes tersebut melibatkan 2 kes di Sibu dan 1 kes masing-masing di Bintulu dan Miri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kes kematian ke-70 di Miri melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 48 tahun yang disahkan positif pada 1 Februari. Kes kematian ke-71 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 45 tahun di Bintulu didapati positif pada 6 Februari. Sementara itu, kes kematian ke-72 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 58 tahun disahkan positif pada 9 Februari. Ketiga-tiga kes itu disahkan meninggal dunia pada Jumaat lepas. Manakala kes kematian ke-73 melibatkan seorang perempuan warga tempatan berumur 77 tahun yang telah mendapat rawatan di Sibu disahkan positif pada 16 Januari dan meninggal dunia semalam. Dalam pada itu, jumlah kes positif COVID-19 mencatatkan peningkatan kepada 7,758 kes selepas 134 kes baru dilaporkan semalam. Turut laporkan semalam, daerah Seri Aman telah bertukar ke status jingga daripada status kuning. Daerah Lundu telah kembali ke status kuning daripada status jingga. Manakala daerah Lawas telah kembali ke status hijau daripada status kuning. Laluan baharu bagi operasi perkhidmatan bas hidrogen Downtown Heritage Loop diperkenalkan kepada orang awam. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, laluan itu merupakan satu hentian yang terletak di Jalan Tun Abang Haji Openg yang mensasar bagi membawa penumpang ke Hospital Umum Sarawak yang beroperasi dari pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang setiap hari. Datuk Lee menerusi kenyataan medianya turut memaklumkan syarikat pengendali bas tersebut, Sarawak Metro Berhad, juga menyediakan 2 perjalanan percuma ke Damai Central pada hujung minggu, pukul 10 pagi dan 2 petang melalui Damai Loop. Perjalanan untuk kedua-dua laluan bermula dari perhentian bas di hadapan Hotel Riverside Majestic Kuching. Beliau menambah genap setahun operasi percubaan bas hidrogen tersebut dijalankan di Bandaraya Kuching. Justru beliau yakin ia dapat menyediakan sebuah kemudahan sistem pengangkutan yang efisien kepada masyarakat. Sehubungan itu, katanya kejayaan ini membolehkan usaha menjadikan bandar ini lebih bersih dengan penggunaan sistem pengangkutan pintar dapat direalisasikan. Kemudahan akses perkhidmatan internet yang baik adalah satu keperluan asas yang amat penting kepada penduduk di luar bandar. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, capaian jalur lebar yang memuaskan bukan hanya dapat membantu pelajar-pelajar sekolah, malah dapat meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 ketika ini.
Jelasnya, untuk jangka masa panjang, perkhidmatan internet perlu dipeningkatkan di kawasan luar bandar bagi membantu penduduk di kawasan luar bandar untuk mempromosi produk buatan sendiri dengan lebih meluas dalam usaha menambah pendapatan. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai berucap pada majlis pelancaran Wi-Fi Kamek di Kampung Sibu Laut Telaga Air Kuching. Manakala penduduk kampung yang ditemui bersyukur dengan kemudahan yang disediakan. Sekurang-kurangnya ada manfaat untuk penduduk kampung, termasuk belia-belia ataupun pelajar-pelajar sekolah. Kalau sebelum tu susah nak mencari line internet, pergi ke hujung jeti, ke tepi laut dan di tempat-tempat lain untuk anak-anak sekolah di Kampung Sibu Laut tu untuk belajar lah. Kami tu biasa makan langgan internet lah, malah beli internet bah. Untuk kemudahan orang kampung, ya ada biar kapai dah semua untuk orang kampung semua lah. Pada majlis sama, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turut menyampaikan bakul makanan kepada penduduk kampung yang merupakan antara program di bawah Pantai Damai Prihatin. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memaklumkan penduduk di Kampung Sibu Laut dan Kampung Sungai Alur di bawah Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai bakal menikmati bekalan air bersih pada pertengahan tahun ini. Projek di dua kawasan terbabit bernilai RM4.16 juta. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman, projek bekalan air bagi 22 buah isi rumah di Kampung Sibu Laut, Sekolah Kebangsaan Sibu Laut dan Kampung Sungai Alur yang dilancarkan pada suku kedua tahun lepas kini 70% siap. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu pemberita sebelum ini penduduk di kampung tersebut bergantung kepada tadahan air hujan. Sementara itu, Ketua Kampung Sibu Laut, Senip Yassin berkata, isu bekalan air ini sering dihadapi penduduk kampung pada musim kemarau dengan mengharapkan sumbangan air mineral sahaja. Dengan adanya kemudahan air itu kelak selamat lagi, mungkin penduduk kampung Sibu Laut akan menerima bekalan air bersih seperti mana orang di bandar. Mungkin setaraf dengan orang di bandar dapat menerima bekalan air bersih yang kita lah, yang ditunggu-tunggukan selama ini. Lembaga Multimedia Sarawak SMA komited menambah baik perkhidmatan internet kepada setiap masyarakat. Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak memberitahu cabaran yang amat tinggi yang dihadapi adalah memberikan capaian internet kepada penduduk luar bandar. Semasa menyaksikan masyarakat memerlukan internet dalam kegunaan seharian seperti sesi pembelajaran dalam talian dan e-dagang. Sarawak merupakan negeri yang pertama meletakkan internet sebagai utiliti asas, dan of course bila kita meletakkan utiliti asas, we have to give the service to all the people. Si kisahnya di sini di mana-mana. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Wi-Fi Kamek di Kampung Sibu Laut, Telaga Air. Jelasnya, pelancaran projek tanggungjawab sosial korporat syarikat tempatan itu merupakan penyelesaian sementara dengan membina satu menara telekomunikasi kekal di kawasan tersebut. Dengan pembinaan menara kekal itu kelak, penduduk di kawasan Kampung Sibu Laut dan Kampung Alur dapat menikmati liputan 4G pada masa akan datang. Persatuan serta Badan Sukan dan Belia tidak harus berasa kecewa jika menerima jumlah geran tahunan yang kecil daripada Kementerian Belia dan Sukan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini kerana peruntukan tambahan boleh dimohon jika badan atau persatuan berkenaan ingin menganjurkan program sukan dan belia yang melebihi jumlah geran tersebut. Tegas Datuk Abdul Karim, persatuan atau badan yang aktif mengajukan program termasuk taraf kebangsaan boleh memohon dana bantuan daripada kementerian. Tambahnya, permohonan hendaklah disertakan dengan kertas kerja yang lengkap.
Datuk Abdul Karim berucap pada majlis penyerahan geran belia dan sukan di Kuching. Sejumlah RM5,30,600 diperuntukkan kepada 59 persatuan atau pertubuhan belia dan sukan tahun ini. Menyentuh mengenai impak pandemik COVID-19, beliau berkata kementerian tersebut telah menyusun semula program pembangunan belia dan sukan berasaskan kepada keperluan serta aspirasi belia dan masyarakat pada masa kini. Ini termasuk penganjuran aktiviti sukan secara dalam talian, webinar atau e-sukan. Pak penemu aku lah, Tan Sri Muhyiddin PM kita sarinya ngumum ke darurat sarinya sampai bulan 8. Siti perkara ke maneh lah. Laban situasi negara kita sari ke diatuk amat berguna kita ngagak darurat. Ukai suka hati kat ngagak. Laban sitik kita bisa COVID. Sitik ge mayanya kita bisa carut politik lah. Sebagai orang awam, bagi saya proklamasi darurat tu adalah satu yang baik. Sebenarnya ia langkah untuk yang utamanya agar parti politik di Malaysia ni dia tak adalah nak berbalah dan apalah, and then kerajaan dia dapat fokus untuk menangani penularan COVID-19. Saya berpendapat langkah proklamasi ini baik kerana ia mampu mengawal penyebaran pandemik COVID-19 dan juga mengawal keamanan dan kesejahteraan masyarakat kita. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 21 Februari. Saya Muhammad Azizi Rahim. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.